Dia pun pelik dengan keadaan basikal saya. Dia kata basikal kamu ada berapa speed? Saya kata ada 9. Dia kata sekarang ni kenapa basikal kamu cuma ada 6 klik saja, tak ada 9. Bila dia check shifting saya, check rantai saya hanya bergerak pada 6 kelajuan. Lagi 3 kelajuan dia tak nak masuk dah. Assalamualaikum semua. Hari ni saya dan kawan saya, kami berdua je ada hari ni. Kami nak buat satu kayuhan ambang PKP. Satu kayuhan last minute planning, saat akhir punya rakaman, perancangan semua last minute. Sebab apa kami nak buat kayuhan ni? Sebab kami dua-dua belum pernah sampai distance 250. Jadi apa salahnya kita cuba cabar diri kita. Sebab lepas ni bila PKP start, kita tak tahu macam mana SOP, kita tak tahu jarak mana kita boleh kayuh. Tapi kita takkan boleh kayuh berkumpulan dah. Jadi inilah satu kayuhan yang mana saya just nak jadikan sebagai kenangan sebelum PKP kita bermula. Yang macam biasalah, kita tak tahu PKP ni habis bila. So segala kekurangan dalam video ni atau dalam kayuhan ni memang saya minta maaf awal-awal. Sebab semuanya adalah preparation last minute, saat-saat akhir. Apa-apa pun, saya harap saudara-saudari semua dapat enjoy video kami yang padat dan ringkas ini. Moh kita. InsyaAllah.
Menara ini dibina pada tahun 1885 dengan ketinggian setinggi 85 kaki dan terdapat 110 buah panah tangga. Walaupun kelihatan seperti banyak tingkatnya tinggi, namun menara ini hanya mempunyai 3 tingkat. Pada asalnya menara ini merupakan satu takungan air sebelum adanya tangki air di Cangkat Jong, dan sekarang ia hanyalah digunakan sebagai sebuah tarikan pelancong yang mengunjungi ke Bandar Teluk Intan. Bangunan ini adalah bangunan condong kedua tertinggi di dunia hanya selepas yang pertama, iaitu Menara Pisa di Itali. Hebat bukan warisan yang ada di negara kita ni? Maka kalau sudah habis Covid ni, datang-datanglah ke Teluk Intan, jenguk-jenguklah warisan dan sejarah yang kaya di negara kita ini. Okay, sekarang kami dah bergambar, tapi sebelum kami boleh makan, kami kena pergi ke kedai basikal. Sebab dia ada masalah yang tiba-tiba jadi dekat basikal saya. Punca dia rebah tadi waktu kami berhenti di lekir. Bila dia rebah di sebelah kanan. Bila saya angkat, saya tengok RD hanger tak ada yang bengkok, pedal semua tak ada yang bengkok, tapi shifter di sebelah kanan bengkok. Jadi saya cepat-cepat periksa shifting untuk RD, okey pada ketika itu. Tapi bila kami sampai di Teluk Intan, tiba-tiba dah tak okey. Gear saya melompat-lompat, tak boleh naik, tiba-tiba tak boleh turun. Bunyi yang tak betul kat belakang tu. So saya kata tak apa, lepas kita bergambar kita kena check. Kami cuma boleh harapkan Google. Dan bila kami semak di Google, kedai abang ni memang baik rating dia. So kami cepat-cepat datang. Abang ni pun sama, dia pun pelik dengan keadaan basikal saya. Dia kata basikal kamu ada berapa speed? Saya kata ada 9. Dia kata sekarang ni kenapa basikal kamu cuma ada 6 klik saja, tak ada 9. Bila dia check shifting saya, rantai saya hanya bergerak pada 6 kelajuan. Lagi 3 kelajuan dia tak nak masuk dah. So apa abang ni buat ialah dia kata, kamu climbing ke kamu yang flat? Saya kata flat. So kamu nak gear mana? Nak 6 yang kat atas ke 6 yang ke bawah? So saya pilih 6 cassette yang lebih kecil lah daripada 6 yang besar tu. Sebab kami nak main speed 30 ke atas. Kami pun banyak flat, tak ada climbing. Dan saya punya cassette di depan tu masih boleh bergerak di antara yang besar dan kecil. So tak ada masalah kalau tiba-tiba kita jumpa climbing. So nak selesaikan dia dengan seringkas yang mungkin, abang ni pun waktu kami datang ada customer, kami pun tak nak ganggu dia lama sangat. Kami pun nak cepat untuk balik, nak makan lagi, nak rehat lagi. So kami decide untuk ambil jalan yang mudah dulu. Nak buka semua, nak tengok kabel semua memang tak sempat lah hari ni. Akan ambil masa yang lebih lama. So Alhamdulillah, apa yang abang ni buat telah dengan berjayanya kami boleh sampai ke Ipoh dengan selamat. Dan dia tak ada lagi masalah daripada segi saya punya drive train. Sambil kami tunggu basikal repair, ada seorang brother ni sangat friendly, mesra, ajak kami makan sekali. Ini abang tu, senyum sikit bang. Ya, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi bang. So abang ni dia dalam grup Rojak Sikal X Mama Mia. So X Mama Mia is for ladies lah. Jadi saya sertakan gambar kat sini. Kalau korang ada free, rasa nak ride kat Teluk Intan, atau rasa nak bergaul dengan sahabat-sahabat rider, bolehlah join grup ni. Abang ni sangat friendly, kawan dia pun sangat friendly, sangat menggalakkan kita dalam sukan ni, sangat banyak ilmu yang dikongsi. Orang kata secara keseluruhannya rakan-rakan rider yang sangat positif. So ada rezeki insyaAllah kita jumpa lagi bang. Jangan main-main dengan abang ni. Dia orang semua naik fixed gear punya basikal. So kalau korang nak menambah pengalaman, nak share ilmu atau nak dapatkan sikit-sikit tips-tips daripada dia orang, silakan. Dia orang sangat open. Roger lah dia orang, cakap lah korang daripada mana, ajaklah dia orang ride daripada mana ke mana. Kalau dia orang ada kesempatan, adalah di luar waktu Covid dan ke PKP ni, insyaAllah dia orang akan join. Fix gear bro, jangan main-main.
dah tamatlah loop kami sepanjang 250 km. Kami terpaksa tambah sikit di ujung taman tadi untuk cukupkan 200 km. Apa yang saya nak kongsikan di sini ialah kalau boleh saudara-saudari nak buat loop sebegini jauh, sebegini mencabar, kalau boleh baik kita persiapkan diri kita dari segi fizikal, dari segi mental. Carbo loading biar betul, training biar cukup, hidrasi biar betul. Basikal kita kalau boleh di perjalanan jauh ni kita lebih teliti dengan dia, lebih berhati-hati. Tak kisah semasa kita parking dia, semasa kita pergi makan, semasa pergi tandas dan sebagainya. Berhati-hati bila kita parking basikal, jangan bagi dia rebah. Kita tak nak ada apa-apa masalah dari segi. Yang paling penting sekali kita punya drivetrain lah, group set kita. Jangan ada yang bengkok, jangan ada yang hanger patah, jangan ada macam kes saya, shifter dia yang ada masalah. Namun keesokan harinya bila saya bawa pergi kedai dan kita kata repair yang lebih mendalam, masalahnya masalah kecil saja. Kabel di shifter saya bila dia bengkok tu dia dah terlonggar dan terkeluar daripada tempat asal dia. So dengan berbetulkan kabel tu saja RM30 je, masalah tu selesai. Jadi kayuhan yang kami buat ini adalah benar-benar PKP yang bakal mula pada lusa. Maknanya hari ni kami ride, esok kami rest. Lusa tu kami dah tak boleh nak ride dengan kawan-kawan, tak boleh nak ride dengan lingkungan yang jauh lagi dah. Kita pun tak tahu sama ada SOP bagaimana. Kita pun tak tahu lepas ni kes macam mana, gelombang yang baru atau tidak, kita pun tak pasti. Tapi apa-apa pun sama-sama lah kita duduk di rumah, kita jaga diri kita masing-masing. Loop ni secara kesimpulannya adalah satu loop yang agak menarik, pemandangannya cantik, tapi jalannya ada bahagian yang okey, ada bahagian yang agak berbahaya, sempit sebab jalan itu masih dalam keadaan pembinaan. Jadi kalau boleh tunggulah tahun depan ke baru kita repeat balik loop ni, loop Teluk Intan ni. Jaraknya okey, flatnya memang banyak, climbingnya sikit saja, cuma ada di kawasan Seri Iskandar. Memang sikit sangat climb dia, dengan sebelum Teluk Intan ada sikit climb. Selain daripada tu, bagi saya route ni memang satu route yang patut dicuba bagi orang yang duduk sekitar Ipoh ataupun orang yang datang daripada jauh nak homestay di Ipoh. I think should be worth it lah kalau korang datang tidur dekat Teluk Intan, atau korang nak buat satu hari macam kita orang dan esok tu korang nak rest, pergi jalan-jalan kat Ipoh pun. Saya rasa it's a very fun, satu route yang mempunyai loop yang best lah. Mencabar tapi masih ada lagi banyak loop-loop dan route-route yang mencabar. Apa-apa pun stay safe guys. Covid kita masih ada lagi dalam Malaysia. Stay tune. Kalau anda suka channel saya ni, anda suka konten yang saya buat, rajin-rajinlah subscribe, rajin-rajinlah stay tune pada saya punya video-video yang akan datang, konten-konten kita. Apa-apa pun pada semua rider, stay safe di atas jalan raya. Kongsi-kongsikanlah pendapat anda jika ada di ruang-ruang komen. Spread positivity, kita jangan spread negativity. Jaga jarak kita, sama ada kita ride, sama ada demi Covid atau demi keselamatan kita. Bila kita drafting, hati-hati. Lampu depan, lampu belakang, patuh pada undang-undang yang dikeluarkan oleh PDRM. InsyaAllah, moga kita semua selamat, moga kita semua makin meningkat prestasi di atas basikal, makin dijauhi pandemik Covid-19. InsyaAllah. Assalamualaikum, good day to all.